Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awal ni rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur dan kita akan berbicara bagaimana konsep pendekatan bipartisan antara parti politik bagi menjayakan kempen vaksinasi COVID-19 kebangsaan. Jadi kita ingin melihat bagaimana peranan ahli politik sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat negeri boleh menjayakan kempen imunisasi antara yang terbesar pernah dilaksanakan oleh negara. Jadi di talian melalui Skype pada petang ini saya bersama dengan Yang Berhormat Dr. Ong Kian Meng, Ahli Parlimen Bangi. Selamat petang YB. Selamat petang. YB, ini satu program bersifat massa dan juga raksasa sifatnya dan kita amat berbangga sudah pun edisi pertama ataupun bekalan pertama dari syarikat Pfizer BioNTech sudah pun sampai pada hujung minggu lalu. Jadi pada pandangan YB, bagaimana ia dapat kita lihat keberkesanan ataupun pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini? Walaupun jawatankuasa Pakatan Harapan yang dikuatai oleh Dr. Zulkifli Ahmad sudah pun memberikan keyakinan bahawa PH bersama dengan kerajaan ingin melihat keberkesanan ataupun kejayaan bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini. Mungkin apa perkataan pertama ataupun pandangan pertama YB tentang ini? Ya, saya memang mengalu-alukan sampaian vaksin Pfizer BioNTech pada hari Ahad sebelum ni, dan saya rasa kita perlu berganding bahu dan berusaha bersama untuk menjayakan kempen memvaksinasikan lebih kurang 70% daripada rakyat Malaysia menggunakan vaksin-vaksin yang berlainan. Tapi bagi saya, apa yang kita sepatutnya sudah perlu mulakan ialah untuk menubuhkan satu kempen keyakinan. Kempen keyakinan itu adalah satu campaign of confidence untuk memberi keyakinan kepada rakyat ramai bahawa vaksin ini adalah selamat dan perlu untuk diberikan kepada rakyat Malaysia yang boleh menerima vaksin ini. Saya rasa YB Khairi Jamaluddin telah ada satu permulaan yang baik, tetapi saya rasa oleh kerana ada banyak berita-berita yang bersifat fake news yang sedang disebarkan di laman web dan juga melalui WhatsApp, it is an uphill task di mana kita nak membentangkan ataupun nak memberikan berita yang tepat tu. Kita memang perlukan satu campaign of confidence ataupun campaign keyakinan yang diketuai oleh semua lapisan masyarakat termasuk ahli politik dari pembangkang dan juga daripada kerajaan. Apa tindakan susulan ataupun kempen tambahan yang YB Ong Kian Meng rasakan perlu dilaksanakan segera? Kerana kita lihat apabila sudah sampainya vaksin batch pertama dari Pfizer BioNTech dan susulan akan datang lagi dari Sinovac dan sebagainya, kelompok-kelompok anti-vax ataupun yang mereka yang melayari berita-berita palsu berkaitan dengan vaksin COVID-19 ini semakin aktif sama ada di WhatsApp ataupun di social media dan membawa pelbagai formula, membawa pelbagai teori-teori konspirasi dan seumpamanya. Dan mereka ini begitu aktif, begitu kreatif dan inovatif sifatnya. Sehingga kan mereka yang mungkin pada awalnya yakin dengan keberkesanan pencegahan vaksin COVID-19 ini, tetapi seolah-olah apabila sudah sampainya vaksin ke negara kita, mereka rasa mereka tidak perlu ambil. Mereka tidak perlu menerima vaksin ini kerana kerisauan, kegelisahan berkaitan dengan apa yang diceritakan oleh kelompok anti-vax ini. YB Ong Kian Meng. Ya, bagi saya rasa ada beberapa perkara yang kita boleh buat. Pertama ialah kita perlu pakar-pakar perubatan dan juga pakar-pakar researcher di universiti dan sebagainya untuk memberikan penjelasan yang ringkas dan juga tepat tentang vaksin ini, butir-butiran dan fakta-fakta yang tepat. Dan ini perlu disediakan dalam berbagai bahasa. Dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Tamil dan mungkin dalam bahasa Kadazan, bahasa Iban juga. Dan apabila kita ada klip-klip video yang ada pakar-pakar seperti ini memberi penjelasan, ini boleh disebarkan melalui WhatsApp, melalui sosial media dan menjadi satu cara yang saya rasa adalah efektif untuk combat fake news yang sedang disebarkan mengenai vaksin ini. Itu adalah langkah yang pertama.
Langkah yang kedua ialah kita perlu frontliners dari segi social media dan juga dari segi penyebaran berita yang betul. Di mana kita ada ramai komuniti, pemimpin komuniti seperti pengerusi Persatuan Penduduk, pengerusi KRT dan sebagainya. Dan saya rasa mereka juga ada peranan yang penting di mana apabila mereka menerima WhatsApp daripada kawan-kawan yang adalah bersifat anti-vax dan juga butiran atau fakta yang tidak betul, mereka mesti dengan secepat mungkin memberi fakta yang betul, menyebarkan berita yang betul. Dan berita ini sepatutnya disalurkan oleh pakar-pakar dan juga kerajaan dan juga ahli politik cross partisan supaya frontliners dari segi pemimpin tempatan boleh menyekat berita-berita palsu ataupun berita anti-vax ini daripada disebarkan dan juga dipercayai oleh orang ramai. Kita ingin mencapai herd immunity ataupun pencegahan kelompok sekitar 70% hingga 80%. Sebab itu tema yang digunakan oleh pihak kementerian dan juga pihak kerajaan iaitu lindung diri, lindung semua. Ini boleh dicapai dengan kerjasama semua pihak termasuk vaksin yang akan diberikan kepada warga negara dan juga bukan warga negara. Tetapi ada skeptikal di kalangan rakyat yang merasakan keputusan pihak kerajaan ingin memberi vaksin percuma kepada bukan warga negara adalah satu tindakan yang tidak adil dan tidak perlu disokong. Jadi bagaimana kita ingin mencapai herd immunity ini jika ada pandangan-pandangan sedemikian sedangkan bukan warga negara ini sama ada mereka berbentuk pekerja asing, mereka yang tidak ada pengenalan diri ataupun mereka yang dalam tahanan seperti di penjara, depo dan sebagainya berada di keliling kita. Mereka berinteraksi dengan penduduk tempatan dan juga warga negara. Jadi bagaimana kita perlu juga menyanggah pandangan-pandangan sebegini, YB? Saya memang menyokong pandangan yang dikeluarkan oleh YB Khairi Jamaluddin dan juga DG Tan Sri Noor Hisham di mana mereka telah menjelaskan mengapa perlunya untuk memberi vaksin kepada bukan warga negara termasuk bukan warga negara yang tidak berstatus ataupun status mereka telah lupus ataupun sebagainya. Kerana seperti apa yang Saudara Nazri kata, mereka semua ni berada di dalam masyarakat kita. Jadi kalau mereka tidak diberikan vaksin, mereka tidak ada imunisasi, memang kita tidak boleh mencapai herd immunity. Jadi kepada mereka yang kata sebenarnya penduduk warga asing ni tak sepatutnya diberi prioriti untuk mendapatkan vaksin ni, saya mengalu-alukan mereka untuk membuka minda mereka dan untuk pergi ke tempat membeli belah yang terdekat, untuk pergi ke tempat perkilangan yang terdekat dan tengok bagaimana memang ada ramai warga asing yang kerja kat sana, yang membeli belah kat sana. Dan jikalau mereka tidak diberikan vaksin, memang wabak COVID ini tidak boleh ditangani di masyarakat yang diduduki oleh warga negara Malaysia dan juga warga negara bukan Malaysia. Bagi menjayakan kempen program imunisasi COVID-19 YB, kita memerlukan governance ataupun tabik urus yang telus untuk memastikan apa jua yang kita belanjakan kerana kos yang begitu tinggi dikeluarkan oleh duit kerajaan dan inilah adalah taxpayers money. Jadi bagaimana ketelusan ini dapat dilaksanakan untuk memastikan tidak akan berlaku salah guna kuasa, rasuah dan vaksin ini yang dikatakan hanya akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan pada ketika ini tidak akan jatuh kepada mereka yang tidak bertanggungjawab. Mereka akan memanipulasikan bekalan vaksin untuk kepentingan komersial ataupun mereka akan jual ke pasaran-pasaran gelap dan seumpamanya. Kerana ini sudah pun berlaku di beberapa negara Amerika Latin dan negara-negara ketiga yang lain. Jadi pandangan YB tentang ini? Ya, saya rasa dari segi pembelian vaksin ini secara G2G, harga itu telah ditetapkan dan saya rasa NDA telah ditandatangani oleh kerajaan dan juga pihak yang mengeluarkan vaksin itu. Jadi kebimbangan saya terhadap kos itu bukan satu kebimbangan yang tinggi. Tetapi apa saya lebih khawatir tentang ialah tentang isu distribution dan juga isu tracking. Kerana ada kemungkinan seperti yang Saudara Nazri kata, bio-bio ini akan dicuri oleh orang. Jadi kita perlu satu tracking mechanism yang telus
di mana apabila vial-vial vaksin ini diedarkan ke tempat hospital dan tempat klinik kesihatan dan sebagainya, kita tahu bahawa apabila ia digunakan, ada satu misalnya RFID tracking system di mana komputer tu boleh mengenal pasti vaksin ini, vial ini terletak di mana, telah digunakan kepada siapa, dan apabila mereka mengutip balik vaksin ini, vial ini akan diletak balik di tempat mana. Jadi apabila kita ada satu tracking mechanism yang lebih telus, saya rasa isu-isu pencurian dan kepalsuan ni boleh dikurangkan ataupun dihapuskan. Berkaitan dengan vaksin liability, ini juga perbincangan di kalangan rakyat. Kita tidak tahu adakah mereka yang sudah diberi imunisasi itu akan ada kesan sampingan ataupun perkara-perkara yang tidak diingini. Walaupun kajian dan juga ujian klinikal menunjukkan begitu minimal impak bagi semua vaksin yang kita sudah pun perolehi jaminan berkalanya. Jadi dari sudut vaksin liability, terutamanya berkaitan dengan perkara kesan yang tidak ingin dilihat seperti adverse event following immunization ataupun IE5 ini. Jadi bagaimana rakyat perlu dilindungi juga jika sesuatu berlaku kepada individu yang sudah pun diberi kepada vaksin kepada mereka? Ya, itu adalah soalan yang baik. Tentang AEFI ini, after adverse effects after vaccination, following immunization, saya rasa ini adalah satu proses memang yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian Kesihatan, di mana ada tracking sistem yang akan digunakan untuk lihat ataupun perhatikan apa-apa adverse effects yang akan berlaku dalam mungkin segelintir yang kecil saja. Ini adalah saya rasa adalah satu standard yang akan digunakan untuk apa-apa vaksin juga. Apabila kita mengambil suntikan vaksin BCG mungkin ada segelintir yang akan ada adverse effects. Jadi saya rasa ini adalah sesuatu yang normal, yang biasa. Tetapi apa yang penting untuk vaksin COVID ini ialah apabila perkara seperti ini berlaku, penjelasan yang telus, penjelasan yang jelas mesti diberikan oleh pihak kementerian dan juga pemimpin-pemimpin kesihatan kita. Dan kita mesti tidak mempercayakan berita-berita yang kata, ada 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang mati akibat daripada ambil vaksin ni. Jadi vaksin ni memang akan menyebabkan kematian ramai orang. Saya rasa berita-berita ni yang telah disebarkan di luar negara itu perlu diberi konteks yang betul. Dan ini juga adalah satu information war ataupun peperangan penerangan yang perlu dilakukan oleh frontliners yang saya rujuk kepada tadi. Jadi vaccination liability ni memang sesuatu yang penting, mesti ada satu penjelasan yang baik, yang telus dan dipercayai oleh orang ramai. Terima kasih YB kerana perkongsian maklumat dan juga pandangan berkaitan dengan pendekatan bipartisan politik untuk menjayakan kempen imunisasi COVID-19 kebangsaan. Terima kasih sekali lagi. Itu tadi Yang Berhormat Dr. Ong Kian Meng, Ahli Parlimen Bangi dari Pakatan Harapan. Jadi kita rehat dahulu, jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kahar dalam agenda Wani. Rakaman kami lakukan di World Trade Center Kuala Lumpur berkaitan dengan topik malam ini, pendekatan bipartisan berkaitan dengan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Jadi sekarang saya bersama dengan Yang Berhormat Dr. Afif Bahardin, Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya dari Perikatan Nasional. Assalamualaikum Dr. Afif. Waalaikumsalam. Doktor, ini satu window ataupun satu fasa yang begitu kritikal bagi negara. Program imunisasi COVID-19 antara imunisasi yang terbesar pernah kita laksanakan, walaupun kita sudah pun agak matang ataupun berpengalaman melaksanakan pelbagai program imunisasi sebelum ini. Kalau kita sendiri imunisasi BCG itu, saya rasa setiap warga negara sudah pun disuntik dengan BCG.
bagi anak-anak kita juga ada pelbagai imunisasi serangkai mereka yang perlu mereka habiskan sehinggalah mereka dapat perlindungan dari penyakit-penyakit yang kronik sebelum ini. Jadi pada pandangan awal YB, mengapa ini satu kempen yang perlu dijayakan tanpa mengira parti politik dan semua pihak perlu menyokong perkara yang sudah pun direncanakan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak kerajaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini? Seperti yang kita maklum, lebih setahun sudah kita menghadapi cabaran pandemik COVID-19 ini, menyaksikan pelbagai kepayahan dan juga kesusahan terpaksa kita lalui, bukan hanya sebagai individu tetapi majoriti sebagai rakyat dan juga sebagai sebuah negara. Tapi dalam masa yang sama, dengan adanya ketibaan vaksin ini semalam, ianya membawa sinar baru, harapan baru dalam usaha kita untuk memerangi COVID-19 ini. Sebab itu, kalau kita lihat kepada pengumuman yang dibuatkan oleh Perdana Menteri dan juga oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin ketika melancarkan buku program imunisasi nasional COVID-19 ini, kita telah menggariskan bahawa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini, ianya haruslah mengambil pendekatan whole government approach dan juga whole society approach, yang mana pendekatan menyeluruh yang melibatkan semua missionary jentera kerajaan dan juga masyarakat, kerana ianya melibatkan semua pihak, termasuklah yang paling penting di sini sebenarnya adalah orang-orang politik daripada kedua-dua belah pihak untuk turut mendukung dan juga menyokong kepada usaha kita untuk mendepani COVID ini dengan vaksinasi COVID-19 ini. Kerana dengan adanya usaha yang berterusan daripada ahli politik sendiri, daripada kedua belah pihak untuk bukan hanya mendukung tetapi juga mempromosikan program vaksinasi ini, saya yakin ini akan dapat membolehkan kita mencapai matlamat daripada tujuan dan maksud program imunisasi nasional ini. YB, tetapi nak ataupun tidak kita akui, di luar sana ketika kita bercakap ini, kelompok anti-vax, kelompok yang ingin menerima vaksin begitu aktif menyebarkan berita palsu, menyebarkan fakta-fakta yang tidak benar dan menggunakan segala kekuatan yang mereka ada untuk mengelirukan masyarakat. Jadi pada pandangan YB, bagaimana ahli politik termasuk YB sendiri, saya tahu di seberang jaya mungkin ada kelompok-kelompok ini yang aktif di Facebook ataupun di WhatsApp, dan apabila sampainya vaksin dari Pfizer BioNTech semalam, semakin rancak mereka mengeluarkan daya-daya teori-teori konspirasi dan seumpamanya. Apa cara yang very spesifik yang YB rasa perlu kita lakukan untuk menjawab tomahan mereka? Kerana kalau kita biarkan, mereka akan terus menyebarkan daya-daya yang tidak benar ini. Pada saya ada dua perkara yang perlu kita lakukan. Pertama, promosi dan penjelasan tentang fakta-fakta dan juga tentang vaksin ini harus dijalankan dengan lebih giat. Bukan hanya melalui media yang rasmi, tetapi juga melalui sosial media, dan juga saya juga menyeru kepada majoriti masyarakat di luar sana untuk turut juga memberikan tekanan supaya vaksin ini diterima pakai oleh semua pihak. Dan keduanya pastinya penguatkuasaan haruslah kita lihat bagaimana kita boleh menggunakan undang-undang untuk memastikan supaya vaksin ini dapat diberikan kepada semua dan tidak ada mereka yang dengan secara sengaja menggunakan peluang ini untuk menafikan vaksinasi ke atas diri mereka. Saya ingat tidak ada lagi, banyak jawapan telah diberikan. Dari segi sainsnya telah ada fakta-fakta yang telah dibekalkan, kajian yang telah dibuat, dan juga ujian-ujian makmal yang telah dilaksanakan, juga ujian klinikal yang telah dijalankan di dalam negara sendiri oleh pihak Kementerian Kesihatan. Dari segi agama pula, saya lihat tidak timbul isu atau masalah lagi apabila Majlis Fatwa Kebangsaan sendiri telah bermuzakarah dan telah memberikan pandangan hukum tentang perkara ini, yang mana ini adalah harus tetapi menjadi wajib apabila diarahkan oleh kerajaan. Jadi dengan dua pendekatan ini, saya rasa kita akan dapat mampu mengatasi sentimen atau propaganda yang cuba dilakukan oleh kumpulan anti-vaksin ini, kerana saya percaya mereka ini bukan hanya anti kepada vaksin COVID sahaja, bahkan mereka ini juga telah anti kepada beberapa vaksin-vaksin yang lain sebelum ini. Ini dalam pengalaman saya ketika memegang jawatan sebagai Exco Kesihatan di Pulau Pinang dulu, kita juga berhadapan dengan situasi seperti ini. Mereka ini kumpulan kecil, tetapi they bark the loudest.
Jadi sebab itu saya rasa cara yang terbaik untuk kita menghadapi kumpulan ini adalah dengan kita melipat gandakan lagi mesej kita dan juga promosi kita tentang vaksin COVID-19 ini untuk diambil dan dikena pakai oleh rakyat Malaysia terutama. YB, mereka juga menggunakan perang saraf ataupun taktik fear mongering, menakutkan masyarakat dan juga orang awam dengan membawa fakta-fakta yang dikutip melalui berita-berita. Kalau penggunaan Pfizer BioNTech ini, satu cerita di Amerika Syarikat misalnya, jururawat itu apabila diberikan dos di jab di lengannya, beliau terus pengsan, dan itu digembar-gemborkan bahawa ini akan berlaku juga di negara kita dan mungkin lebih ramai. Begitu juga mereka yang berlaku di Norway. Kumpulan 65 tahun ke atas, golongan berusia sudah pun terlibat dengan dos vaksin ini dan akhirnya mereka meninggal. Dan fear mongering ini begitu aktif dan membawa fakta-fakta yang agak menjijikkan. Jadi bagaimana kita juga menjelaskan di kalangan ibu bapa kita, kakak kita, abang kita ataupun makcik-makcik kita, tuan haji yang tinggal di kampung, yang tinggal di flat, yang mungkin tidak expose dengan perbincangan ilmiah sebegini yang kita lakukan di media arus perdana, YB? Sebab itu saya sebut tadi, harusnya kita melihat mereka ini bukanlah sebagai satu ancaman, tetapi hanya sebagai satu kumpulan kecil yang mencari tempat untuk bersuara. Kalau kita berikan suara dengan meletakkan mereka di media-media utama, saya rasa tidak akan membawa manfaat. Sebab itu, it's always about the messaging. Sebab itu, pada saya yang lebih penting adalah kita menggunakan segala channel, segala avenue yang ada untuk membawa mesej-mesej positif tentang vaksin ini dan juga memberikan fakta-fakta. Dan hanya dengan fakta sahaja kita dapat mengatasi berita-berita tidak benar dan juga palsu yang dibawa oleh mereka ini. Dalam masa yang sama, kita juga harus melihat diri, kerana pengalaman saya sebelum ini, saya melihat dalam vaksin-vaksin yang lain, terutamanya vaksin-vaksin yang diberikan untuk kanak-kanak dalam program imunisasi kebangsaan, ada setengah ibu bapa yang refuse atau tidak mahu menerima vaksin-vaksin ini kerana percaya kepada dakyah-dakyah seperti ibu. Tetapi apabila anak mereka menghidapi penyakit itu, mereka mula menunjukkan penyesalan dan akhirnya mengakui bahawa ada baiknya vaksin-vaksin yang telah terbukti berkesan dalam membantu untuk mengurangkan jangkitan dan juga mencegah daripada jangkitan-jangkitan yang ada. Sama juga dengan vaksin COVID-19, faktanya telah ada. Kita telah melihat data-data yang ditunjukkan daripada seluruh negara, beberapa negara yang telah melaksanakannya, bahawa ada penurunan kes dan juga ada pembentukan herd immunity untuk membantu mendepani COVID-19 ini. Sebab itu dalam masa yang sama juga saya mengambil maklum pengumuman oleh Yang Berhormat Khairi Jamaluddin semalam bahawa vaksin ini akan dimulakan lebih awal pada 24 hari bulan dan dimulakan dengan Datuk Hisham sendiri dan juga Perdana Menteri. Jadi ini satu langkah yang saya rasa sangat baik kerana inilah langkah untuk kita memberikan keyakinan itu. Kalau kita percaya kepada Tan Sri Datuk Dr. Nur Hisham tentang keupayaan beliau untuk memimpin perlawanan kita melawan COVID ini, jika beliau sendiri menerima vaksin itu, maka tidak timbul masalah untuk kita juga yakin bahawa vaksin ini adalah jawapan dan juga satu harapan sinar baru untuk kita mendepani COVID-19 di Malaysia. Dari aspek governance dan juga ketelusan berkaitan dengan kempen program imunisasi COVID-19, berkaitan dengan apakah cara yang terbaik, mekanisme yang terbaik yang boleh diberikan jaminan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak diingini akan berlaku selepas divaksinkan ataupun diberi imunisasi kepada rakyat Malaysia, iaitu dalam aspek Adverse Event Following Immunization ataupun AEFI, dan saya rasa Dr. Afif biasa tentang itu. Kerana ini juga digembar-gemborkan, kalau berlaku pada ahli keluarga aku, kalau berlaku kepada bapa aku dan sebagainya, pengsan ke ataupun ada side effect, apakah jaminan ataupun vaksin liability ini akan diberikan kepada rakyat kita? Apakah cara untuk penjejakan dan juga dari aspek mekanisme strategi yang terbaik, YB? Sebab itu, kalau dilihat, kerajaan telah menubuhkan apa yang dipanggil Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV, yang mana jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk mengenal pasti dan juga memastikan
bukan hanya dalam soal mendapatkan vaksin atau procurement of the vaccine, tetapi dalam masa yang sama dalam proses untuk apa yang kita panggil pelaksanaan program vaksinasi ini juga akan dipantau dan diperhalusi sedekat mungkin, kerana ianya melibatkan banyak perkara. Bukan hanya soal nak cucuk di lengan, tetapi soal simpanan, soal logistik, soal bagaimana mereka yang diminta atau dipanggil untuk mendapatkan vaksin ini benar-benar tampil untuk mendapatkan vaksin, dan sebab itu peranan jawatankuasa ini saya percaya akan terus dipertingkatkan dan diperkemaskan bagi memastikan pelaksanaan program vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Dalam masa yang sama juga, kerajaan sendiri yang berhormat Menteri Sains dan Teknologi semalam telah mengumumkan bahawa kerajaan juga telah bersetuju untuk mengumumkan skim perlindungan kepada penerima-penerima vaksin jika mereka ini menghadapi kesan sampingan yang serius, dan diumumkan sendiri oleh Yang Berhormat Khairy Jamaluddin semalam ketika sidang media apabila vaksin itu tiba di KLIA. Jadi saya percaya ini adalah langkah-langkah yang menyeluruh yang telah dilihat dan dikenalpasti oleh jawatankuasa JKJAV ini untuk memastikan kejayaan pelaksanaan program imunisasi ini. Kerana pada saya, jika kita tidak mengambil peluang dan juga melaksanakan program imunisasi ini dengan jayanya, maka kita akan berhadapan dengan masalah yang lebih besar apabila pada masa hadapan. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Afif Bahauddin, Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Dr. Afif akan ambil dos di Putrajaya ataupun di Seberang Jaya? Saya tunggu dipanggil oleh pihak kesihatan, pejabat kesihatan. Okey, all the best. Terima kasih Dr. Afif dari Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya Pulau Pinang dari Perikatan Nasional. Dan itu saja agenda Wani dalam kita membicarakan pendekatan bipartisan menjayakan kempen vaksinasi imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.